Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanallah, subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr Bismillah. 5-10 minit Saturday, hari Sabtu 29 Januari 2022 Okey, hari ni Sifu sebagai Sifu Marketing akan explain tentang marketing. Sebenarnya tentang marketing tu lebih pentingnya, tetapi Sifu suka selipkan dengan benda-benda lain. Jadi untuk kali ini Sifu akan beri beberapa idea lah. Okey, macam marketing kan, macam Sifu selalu sejak daripada 2018 lagi Sifu sudah ada marketing punya channel. Sifu mulakan dengan Blogspot. Jadi Sifu suka mulakan dengan Blogspot sebab kat Blogspot tu Sifu boleh buat blog yang banyak Blogspot. Jadi dengan free, percuma jika anda buat pakai sekata .com kan, anda mungkin kena bayar kan. Tapi bila anda buat Blogspot, anda tak perlu bayar. Jadi kat situ perniagaan anda sentiasa tidak ada cost lah. Jadi kat situ anda jimat ya. Misal kata di dalam waktu-waktu seperti ada corona ke apa kan, jadi anda tidak perlu risau pasal nak bayar itu, nak bayar ini. Jadi kat situ kita jimatkan banyak wang dalam bisnes. Memang saya ada belajar dengan satu orang Sifu baru-baru ni. And saya pun ajar dia pun ajar saya. Jadi dalam bisnes kena zero cost. Kalau anda tak ada zero cost ni anda rugilah. Kalau semua anda kena berbayar, anda buat tu berbayar, anda buat ni berbayar, jadi rugilah. Misal kata nak produce satu garam, anda kena buat zero cost juga. Garam anda dah sedia ada, anda dah ada Tupperware dia, jadi anda dah ada kotak dia lengkap dengan stiker. Jadi anda zero cost punya, anda dah buat tu siap-siap ya, mungkin dengan modal 100 ke 1000 ke kan, 10,000. Jadi anda dah ada standby zero cost punya modal untuk bulan depan. Maknanya anda jalankan garam Aura tu dengan cara zero cost. Cuma tinggal marketing tu amat mudah. Walaupun buat seorang diri amat mudah sebenarnya. And Sifu boleh buat marketing dengan mudah dengan seorang diri. Tapi sebenarnya kat sini kita nak ajar cara jimat duit Misal kata kita ada rumah sendiri and rumah sendiri ni dalam bentuk apartmen ke, rumah 2 tingkat ke, kita ada bangunan sendiri, kenapa kita nak perlu sewa orang lain punya? Daripada rumah kita lah kita boleh buat zero cost punya kedai, shop. Kat situ kita boleh jual kita punya produk, fotografi, apa semua. Sebab kita kebanyakannya pakai online. Jadi kecuali anda nak buat college, tapi kalau anda just jual produk, anda boleh jual produk anda daripada rumah anda sendiri. Tidak perlu anda ada kedai. Jadi kat situ dah zero cost Okay, kebanyakan lagi misal kata pengiklanan Sifu biasa, Sifu suka buat kat Facebook. Lepas tu Sifu suka buat kat Blogspot, buat kat WhatsApp. Jadi Sifu suka buat kat tempat-tempat yang zero cost. Terbaru Sifu buat kat YouTube. Macam TikTok tu susah sikit nak buat marketing sebab kita boleh buat satu bentuk movie ke ataupun musical punya drama, tapi kita tak boleh nak tunjuk sangat kita punya produk. Kat situ kita boleh juga buat marketing untuk perkenalkan diri kita kepada masyarakat View Sifu selalu. TikTok kan, sekali TikTok tu video dia tu 400, ada certain time 700 tau, dia tulis ada 700 setiap satu video. And then ada satu masa tu banyak video dalam satu hari kan, 400, 300. Jadi ada 4 video lebih kurang 1600 view lah. Play kan, orang tekan button play tu. Jadi kat situ kita dah dipromotekan ramai. Sebenarnya kita memang orang dah tahu. Bila kita buat online business ni macam Sifu, orang dah tahu. Walaupun YouTube amat rendah, cuba tengok YouTube Sifu amat rendah, 7 saja. 7 ni angka unlimited sebenarnya. Sifu suka Istana Melaka pun 7 tingkat.
asal dia, tengok macam mana dia berkembang jadi sebuah empire. Jadi kat situ lah angka 7 memainkan peranan yang penting dalam marketing. Sebab Sifu pun seorang Sifu metafizik, jadi Sifu akan ajar marketing bersama sendirinya metafizik. Jadi Aircon, okey, Sifu baru-baru ni sale Sifu RM10,000 time corona, RM10,000 sebulan. Sifu tak pernah achieve sebab Sifu mula 2018 dengan 972 sebulan hingga 2 bulan tau tempoh dia. 972 biasa Sifu punya angka lah, angka energi yang Sifu suka lah. Sebab dalam metafizik ialah angka yang pelaris, menarik orang, menarik kawan-kawan, customer dan kekasih. Jadi 972. Jadi selepas tu Sifu buat, selepas 2018 tu Sifu diam lama and berfikir, orang kata beruzlah lah, duduk diam. Jadi kat situ Sifu berfikir untuk buat satu lagi produk, dan akhirnya pada 2020 bukan tak semena-mena lah, tiba-tiba memang dah siap produk time tu. Sifu launch produk Sifu bulan 5, antara bulan 4, 5, 6 tu kan. Bulan 4, 5, 6 tu, satu bulan tepat tu Sifu dapat jual overall dengan pasukan Sifu yang kita orang kira RM10,000. Maknanya cash kat tangan Sifu masa tu dah melebihi sebenarnya 3, tapi Sifu sebab belanja kan harian, Sifu belanja lagi, dia keluar lagi, belanja lagi 3. Dan yang best sekali, sebab Sifu bagi mak Sifu 500 tau. Patutnya Sifu ada 1,600 lebih kurang. Sifu bagi 500 kat mak Sifu pada hari raya pertama tu, pagi raya tu. Tak ada salad, tak bagi je. Kita nak dia happy nampak duit tu. Lepas tu, ya Allah, bulan tu memang 10,000. Bulan raya tu memang 10,000. Satu hari raya belum lagi tak nampak kesan, sebab dalam tu ada dalam 1,000 lebih lagi duit Sifu kan. Lepas tu Sifu ada pegang 3. Maksudnya kumpulan Sifu dah pegang 3 dan 3 lagi. Maksudnya ada 10,000. Memang tak dijangka dan tak disangka 10,000. Sebenarnya 10,000 lebih atau ngam-ngam. Jadi kat situ kita nak buat apa, kita kena tulis. Macam Sifu suka tulis, ada banyak buku ni. Sifu suka tulis, fokus tulis 10,000. Aku nak bulan ni 10,000. Jual garam ke, kelas ke kan. Jadi bila Sifu macam tu, Sifu fikirkan orang-orang yang berjaya walaupun orang Yahudi, face B punya toke kan. Jadi kat situ Sifu tengok dia buat 10 bilion dalam masa dia lebih kurang 10 tahun dengan pakai satu baju je, t-shirt. Maksudnya dengan pakai satu baju je anda boleh berjaya. Maksudnya kalau boleh anda tak payahlah nak tukar-tukar sangat baju tu cantik-cantik kan. Cuma pakai satu baju yang cantik macam ni, dah anda pakai je baju macam tu. Itu pasal Sifu suka pakai baju yang sama. Baju Sifu banyak, tapi banyak juga yang hilang kan. Sebab Sifu memang selalu hilang baju, tak tahu letak mana kan. Bukan kadang-kadang orang suruh tukar, cuba baju aku, kita tukar. Tiba-tiba baju tu kat mana kita terlupa. Sebab kita bila dah pakai tu, kita terus pakai kan. Baju tu kita letak mana kita tak ingat. Jadi orang ingat kita pergi rumah orang, kita tinggal ingat. Orang ingat kita tidur rumah orang tu. Sebenarnya tak sebenarnya kebanyakan yang apa orang kata fashion designer lah fashion designer Sifu ni orang perempuan. Jadi orang ingat kita kat rumah orang tersebut, padahal kita tak pun. Kita letak baju tu kat tempat-tempat dia orang kan. Lepas tu tiba-tiba aku lupa bawa balik kan. Jadi hilang baju tu macam tu. Boleh jadi orang pun boleh anaknya kita juga kan, kata kita tidur rumah orang kan. Itu tak jadi mahal. Tapi kita explain juga lah, sebab berlaku juga kan Sifu, orang anggap Sifu suka cuci baju ni, mungkin Sifu sengaja tidur rumah orang kan. Tapi tak jugalah kan. Tak adalah Sifu selalu balik rumah tidur rumah Sifu kan. Sifu selalu tidur rumah Sifu. Sifu tak ada tidur rumah orang yang bagi baju kat Sifu ke yang Sifu beli baju. Biasa Sifu memang akan balik rumah setiap hari. Sebab mak Sifu ada kat rumah, Sifu kena tengok. Lagi satu, kita sebab Sifu suka fokus bisnes ni. Macam
Okay, untuk lariskan bisnes kita ni, kita kena buat banyak juga riadah-riadah seperti puasa, zakat, solat malam macam tahajud ni kan Sifu dah buat tadi. 2 ke 4 ke 6 ke, buatlah sampai 8 ke 10. Buat sampai you rasa fail. Sifu pernah buat 2, 4, 6 rakaat. Sifu dapat motor motor kris esok paginya. Nampak mudahnya. Sebenarnya Sifu tak semudah itu. Sifu pernah buat 2, 4, 6, 8, 10 kan. Lepas tu Sifu dapat Viva tu. Takut hari ni pula Sifu dapat Honda. Ya. Penyayang. Alhamdulillah. Kalau dapat, Alhamdulillah. Sebab abang Sifu nak datang KL. Mungkin dia nak bagi Honda ke, kita mana tahu. Tapi sebenarnya Allah yang bagi. Perantaranya ialah adik-beradik kita dan juga ibu bapa kita. Kadang-kadang kawan-kawan kita. Jadi kat situ Sifu nak explain, anda jangan takut tak ada rezeki. Apa pun anda buat, macam Sifu buat ni YouTube, buat je. Walaupun 7 subscriber, tapi rezeki Sifu ada. Sebab rezeki tu Allah bagi. Kita buat je kerja kita. Macam hari ni, doa-doa pula Sifu nak bagi. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshu alaina min khazaini rahmatika ya rahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Tengok ada berdengung kat sini kan. Bismillah, ada gangguan juga kan. Ada gangguan jin atau syaitan yang ganggu kita. Jadi bila dah baca tu, insya-Allah lancarnya lidah anda menyebut kalimah-kalimah yang anda nak sebutkan. Dan Sifu dah buat lama. Bila Sifu update dalam Sifu punya blogspot, Sifu ucap benda tu. Dan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Jadi bisnes Sifu, kata-kata Sifu tu orang dengar dan orang pandang. Maksudnya adalah orang ambil pot kan, orang yang minat akan ambil pot. Jadi sebenarnya anda buat tu secara usaha dulu. Usaha Islamik pun mesti ada. Dia tak boleh anda paksa diri anda push. Memang saya pernah paksa, tak dapat satu sen pun. Tak dapat sebanyak tahun fokus pada. Saya kata saya nak fokus sejenis penapis air punya syarikat kan. Tak dapat nak jadi dia orang punya ketua. Saya kata kita gelar CEO kan, ketua. Tak dapat sebab memang kan kalau you push you tak dapat. You kena relax. You kena rasa you dah ada benda tu. Kalau you rasa you tak ada benda tu, you takkan dapat. Macam saya, kalau saya rasa saya tak ada isteri, saya takkan dapat isteri. Tapi kalau saya rasa saya ada isteri, relax, cool, benda tu datang. Tak mengharap sangat, tak memaksa benda tu datang pun. Nak datang lah kan. Jadi dah mula masuk kawan, sahabat, kekasih kan. Lepas tu kawan-kawan yang nak berkawan. Kita tak tahulah jodoh ke bukan, kita tak tahu. Bagi Sifu, kita kena sayang dan suka diri kita sekarang untuk mendapat rezeki. Sama ada rezeki yang mencukupi atau berlimpah. Kita rasa berlimpah lagi bagus sebab kita boleh bayar orang lain untuk bekerja dengan kita. Kalau kita seorang-seorang hidup, kesianlah orang lain. Betul tak? Diorang tak dapat nak hidup sebab tak ada dibayar gaji. Jadi kita kena dapat rezeki besar untuk bagi orang lain makan. Selain daripada kita makan juga. Jadi macam Sifu suka gunakan waktu-waktu sahur ni. Ni pun puasa juga Sifu suka gunakan waktu sahur ni untuk doa, untuk bagi tahu, untuk idea mengalir kan. Jadi kat situ rezeki berlimpah tau bila kita bagi talk macam ni. Kita bagi ilmu, majlis agama, majlis ilmu bisnes, dan doa-doa kan. Macam orang fikir Sifu macam minum air sekejap panas.
orang fikir macam okey, kita bagi talk macam-macam ni. Siapa suka bagi walaupun 1-2 orang je tengok. Dah berpuluh kan, beratus video pun. Tapi sebenarnya setiap hari 1 orang. Bagus tu. Ada satu langkah, ada pencapaian. Lepas tu, bayangkan dia terkesan dengan kita punya ilmu tu, walaupun 1 biji ilmu tu. Dia berjaya jadi bilion, jutawan orang Islam bagus. Tok Imam ke apa kan. Jadi kita dah dapat pahala kejayaan dia tu. Tak hilangkan dia punya pahala. Cuma pahala ilmu yang manfaat. Saya dapat ilmu yang bermanfaat tu, saya dapat sampai saya mati. Lepas saya mati nanti, ilmu yang manfaat tu akan bagi saya makan. Dan juga kalau saya mati saya ada buat jahat, kejahatan tu Allah kira 1. Tapi kalau ilmu manfaat ni dah 1. Biasa kalau sedekah dah kali 10, kali 700, kali 7,000, kali 7 juta. Kaya aku kat sana. Kat dalam kubur pun dah kaya. Jadi nak lalu siratul apa? Jalan lintasan siratul mustaqim tu laju. And then bayangkan nak tunggu hari kiamat tu, orang kata 40 sela masa kan. 40 masa. Apa 40 masa? Tapi aku akan rasa sekejap sebab aku rasa rezeki aku dalam kubur tu berlambak-lambak. Buat apple tu dan manggis. Sebab tadilah yang ilmu manfaat ni, maksudnya aku bukan hanya nak kaya kat dunia ni. Dunia ni bila-bila boleh kiamat lah. And ni pun orang dah ramai vaksin. Lepas tu ramai yang dah selamat vaksin, dah sihat balik. Ada yang dah meninggal sebab corona. Ada yang sebab, orang kata sebab vaksin. Tapi aku fikir akhirat sana lah. Sini aku rasa aku tak dapat rumah besar macam ni pun tak apa. Tapi dah ada, maknanya aku syukur. Kat sana tu aku nak rumah lagi besar, 500 perjalanan ke kiri dan 500 perjalanan ke kanan. 500 tahun. Allah kata kalau baca Quran dalam perjalanan nak pergi tempat sembahyang, misalkan tempat saya ambil duduk sana, saya sembahyang kat sini, kat meja ni. Jadi saya dapat pergi tempat sembahyang ni, baca Quran sebelum keluar rumah ke, dalam solat saya ke, lepas solat ke, baca. Dalam perjalanan tu Rasulullah pernah kata 10 kali baca saya dapat istana baca Quran tau, istana kat sana. 500 perjalanan punya besar istana tu, 500 tahun punya perjalanan. Bayangkan jalan kaki tak. Kalau naik kereta pun jauh tu, 500 tahun. Betul tak? Satu hari pun kau dah sakit. Jadi tak besar sebab saya memang suka benda yang besar, bangunan yang luas. Jadi walaupun 1-2 orang tengok ataupun saya sendiri tengok video saya kan, itu untuk muhasabah diri saya sendiri. Dan saya tak dapat buat maksiat sebab saya sentiasa menyampaikan ilmu. Jadi masa untuk buat kejahatan tu tak ada. Aku busy puasa lah, aku busy sahur, busy talk, busy seminar. And aku dah tak takut dah akhir zaman ni sebenarnya. Takwa hanya pada Allah, takut hanya pada Allah. Jadi nak kiamat lah. Nak hancur dunia tu, hancur. And nak lama lagi pun, lama lagi lah. And nak kena suntik tiba-tiba sakit ke, itu nasib kau lah. Tiba-tiba kau suntik, kau jadi sihat lagi bagus lah. Semua berdasarkan Allah. Allah yang bagi doa apa semua. Cuma dalam setiap perkara kena usaha, ikhtiar dan melindungi 6 kepentingan manusia tu ada 6. Maksudnya ada harta, ada nyawa, and ada ilmu, ada rezeki, ada keluarga, ada umur, ada kesihatan. And kita kena jaga kita punya yang kita ada tu. Kat situ kita memilih lah, sama ada anda nak menjaga dengan cara A atau dengan cara B. Itu pun sudah diajar oleh Rasulullah. Dah diajar beribu tahun dahulu. Kecil-kecil pun kita dah ajar oleh lagu kanak-kanak. Kiri apa? Beberapa datuk harimau kan. Lepas tu kiri gegasi kanan. Kanan apa? Kan ada sebut kiri gegasi kanan. I tak ingat. Tapi memang ada kita main lagu-lagu macam tu lagu-lagu rakyat. Lagu-lagu rakyat ni mestilah dicipta oleh orang yang dewasa.
Mestilah ada makna. Enjek semut siapa sakit naik atas. Ini orang yang sakit tu dia naik atas. Orang yang tak cover. Itu semua lagu rakyat yang power tu. Subhanallah. Lagu rakyat yang power. Macam saya. Berapa dah? Okay, dari mesti. Macam saya juga lagu Jong Jong Inai Mai Pung Raja Wali. Jong Jong Inai Mai Pung Raja Wali. Jong Jong Inai Mai Pung Raja Wali. Sepuluh punggung inai berdarah ibu kaki. Jong Jong Inai Mai Pung Raja Wali. Jong Jong Inai Mai Pung Raja Wali. Jong Jong Inai Mai Pung Raja Wali. Sepuluh punggung inai berdarah ibu kaki. Nampak tak Jong? Jong tu kapal Melayu yang paling besar kat dunia tau. Kat dunia, bukan kat Melayu, kat dunia. Kalau langkah kapal-kapal pelayaran Cina dulu, zaman-zaman Laksamana Cheng Ho tu, kecil je Laksamana Cheng Ho punya kapal. Kapal Melayu Jong tu sangat besar sampai disuruh parking jauh daripada laut tempat pelabuhan tersebut. Dan kita paksa naik sampan atau bot kecil atau tongkang untuk sampai ke daratan tu guna tongkang. Sebab kapal-kapal Melayu yang pergi luar negeri tidak digunakan parking di pelabuhan, takut serangan sebab itu besar betul kapal kita. Kapal kita boleh laluan cetek. Bukannya kapal tak boleh laluan cetek. Kita teknologi kita, angin tiup ke sana kita boleh pergi ke sana. Itu lagi canggih. Cetek pun boleh. Kita ada teknologi. Macam mana? Angin okey, kapal Cina sampai sini dia tak boleh balik. Kapal kita walaupun sampai sini Cina tu dia tak boleh balik, kita boleh balik ke negara. Kita punya power. Itu rahsia Melayu. Itu rahsia tanjap. Kita bertamadun nama ada. Mana ada orang Melayu pakai cawan? Ada kat istana orang Melayu pakai cawan? Tak ada. Orang Melayu pakai baju tutup aurat. Dia pakai baju benang-benang sutera, benang-benang anyaman, benang-benang yang dijahit, benang-benang songket. Dia pakai baju-baju yang benang-benang emas, ada benang-benang jala-jala emas. Dia pakai baju mahal. Panas ke sejuk lah hutan tu. Tanah Melayu sejuk lah, ada angin lagi semua masa. Ada sistem udara lagi ruang Melayu. Kita pakai baju tebal-tebal sampai 3-6 lapis. Aku tak tahu lah berapa lapis, tapi 3-6 lapis. Sebab pengudaraan tu. Kalau sejuk kita rasa selesa sebab panas. Kalau panas kita rasa sejuk. Tak ada panasnya. Sekarang baju Melayu selai kan, selapis. Tengok, baju Melayu pun boleh bawa solat. Maknanya kita bukan pakai cawat masa solat. Kita pakai baju orang tamadun. Tamadun tinggi. Mesin songket tu kita ada banyak. Kita yang membuat pakaian hampir untuk seluruh dunia. Sebab kita ada mesin. Belum lagi mesin logam, mesin yang lain-lain tu. And Iskandar import dari sini. Atau dia memang seorang Melayu juga, Yunani kan, Melayu, EU. Mungkin dia raja juga kepada orang Melayu. Sebab ada sejarahnya dia datang ke tanah Melayu, bahagian Terengganu sana. Dia ada buat sesuatu kat sana. Sulaiman pun, Nabi SAW ada sampai ke sana. Ismin, semua raja-raja orang Melayu. Itu pasal raja-raja Melayu berdaulat. Doa dia dimakbuli. Even orang sabotaj dia dimakbuli. Bila dia terbayang je orang sabotaj, habis. Hujan, ribut, taufan, banjir. Kita jangan main-main dengan raja Melayu. Even raja yang 9 atau raja yang memang berdaulat, yang masih ada di rakyat jelata. Sebab ramai yang masih berdaulat. Yang di rakyat jelata ni boleh mewarisi, yang memang keturunan desa. Raja Melayu ramai naik orang gelar. Setiap nahkoda kapal tu ialah raja Melayu. Yang pemilik kapal Melayu tu ialah raja. Setiap satu kapal tu raja. Bayangkan berapa ribu kapal, berapa ribu raja.
Dia belum dapat negeri je. Maksudnya kalau dia dah pergi singgah mana-mana dia buka negeri, dia boleh dah. Terpaksalah orang Melayu berjaya kalau keluar daripada tanah Melayu ni atau ke mana-mana, dia akan berjaya kalau dia keluar daripada tempat je. Dia ada kapal, dia boleh buka negara. Bani Sora keluar daripada tanah dia, sebelah tu pergi sebelah sini, dah buka negara. Kena banyak kesusahan jugalah. Sekejap dia pergi Temasek, sekejap dia pergi sana, sekejap pergi sini. Tapi akhirnya dapat. Okey lah, saya nak sambung balik solat tahajud saya dan baca Quran. Nanti saya akan update lagi yang terbaru ya. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallah. Allahumma ta'ala hikmataka wa sa'im wa sa'im rahmatika. Rabbi sholli sholli wa sallim. Wal asri inna al-insana lazina amanu wa salihati. Okey, saya akan panggil 27.